وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sila jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam yang penuh barakah ni. Allah Subhanahu wa taala pilih kita lagi sekali untuk kita berada dalam suasana ketaatan ini. Pada permulaan hari yakni dikira daripada maghrib, kita bermula. Maghrib ni permulaan hari kita dan kita bermula dengan ketaatan. Penting, permulaan ni sangat penting. Dan walaupun perbincangan ada yang membincangkan perakhiran itu yang dikira bagaimana berakhir, adakah berakhir dengan husnul khatimah atau sebaliknya su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Namun perakhiran yang baik itu sudah pasti diberi peluang untuk bermula kembali dengan baik. Mungkin dia bermula dulu mungkin tak berapa nak baik, kalau takdirkan di pertengahannya dia bermula balik dengan baik. Jadi maksud kata tetap ada permulaan yang baik. Kita nak tengok bagaimana perbahasan mati, maka tengok dalam perbahasan hidup. Kata Nabi SAW, hadis, kita akan mati dengan apa yang dia suka. Jadi hidup tu apa yang dia buat. Jadi makna kata hidup tu permulaan, buat apa sebelum pergi pada perakhiran mati. Jadi maghrib ni penting, permulaan. Nak poinnya kat situ. Dalam perbahasan hakikat kehidupan ni, kita memperincikan bagaimana menyusun dalam perbahasan kehidupan, nak menyusun balik. Di hidup ni bukan mudah-mudah kita dah tengok macam itu kot, macam ini kot, ada tak ada kot-kot. Hidup ni mesti dibahas dengan ilmu. Dalam surah Al-An'am surah 16, Allah SWT memperingatkan kita jangan mengikuti kebanyakan orang atas muka bumi ini, yang mana kebanyakan hanya mengikut sangkaan semata-mata. Al-An'am surah 16. Yakni merujuk dalam perbahasan kehidupan. Kebanyakan disebut tentang kehidupan, kita fokus sebab kita nak bincang kehidupan. Dia ada dua perbincangan, lalu kita supaya kita jelas pada perkara apa yang kita sedang bincangkan ini. Dalam prinsip perbahasan agama, din al-haq, agama yang benar, itu inna dina indallahil Islam. Dia sebut tentang perbincangan Islam, agama
terpecah pada 3 perbahasan besar berdasarkan hadis Nabi SAW pada Sayyidina Umar Khattab yang meriwayatkan itu. Kemudian Jibril AS tu akhbari ala iman, Islam, ihsan itu dipecahkan. Lepas itu ulama perbahaskan dalam perbahasan tauhid, akidah, akhlak, syariat. Nah, daripada perbahasan itu pecah banyak tu. Tauhid banyak kitab-kitab dan karya-karya akidah muktabar, kaji, tengok. Kita dalam perbahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Al-Maturidiyah pun buka kitab perbahasan, banyaklah, panjanglah. Perbahasan kita ni di Nusantara ni bermula dengan kitab Bidayatul Hidayah Syekh Ahmad. Itu diambil daripada syarah daripada perbahasan Ummul Barahin. Nah, daripada Ummul Barahin tu lebih, kalau kitab kita Nusantara ni ada 29 kitab yang disyarahkan. Ummul Barahin ni kurun yang ke-9. Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih. Kalau ulama luar pula ada 11 kitab besar-besar. Jawharat Tauhid, Aghathun Najin, itu semua itu perbahasan-perbahasan. Nah, jadi kalau kita fokus ni tajuk ni memang pecahan dia banyak, tapi kalau pergi pada usul dia apa? Kita nampak balik kepada perbincangan macam master plan. Pergi master plan banyak ni. Tapi balik kepada tajuk utama, cerita tentang apa ni? Apa kita boleh recall balik? Dengan kadang dia terus bincang, tak tahu apa usul dia. Perbincangan ni asasnya berasaskan apa? Macam itu. Jadi akidah tu banyak perbahasan dia. Kemudian belum cerita akhlak lagi, tasawuf. Junaid al-Baghdadi, Imam Ghazali rahimahullah alaih. Perbahasan dalam perbahasan bagaimana nak bersihkan hati mazmumah, nak buang sifat mazmumah, masuk nak sifat mahmudah, tahalli, nak masukkan dalam hati, nak bersihkan, nak takhalli. Itu pecahan mengikut perbahasan. Kemudian dalam fikih, dalam cerita mazhab pula. Nah, hari ini imam daripada Masjidil Haram datang jadi imam di Masjid Negara, dan malam di Masjid Negeri kan, buat tausiah. Dibaca, dijaharkan Al-Fatihah, Bismillah. Okey pula. Kalau di Mekah tak baca, dia seluruh dia kan. Mali dan Maliki diseluruhkan, malah sunnah. Kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meletakkan Bismillah, Basmalah tu bagian daripada surah. Nampak? Itu dalam bab khilafiyah ada boleh ikhtilaf. Bolehlah imam datang, Imam Mekah tu. Ikut Imam Mekah tu, ikut Imam Mekah kan. Datang sini, aku Imam Mekah tu. Dan kenapa ikut kita Nusantara? Nampak tak? Itu cerdik ulama. Tak ada timbul perbalahan. Elok. Tengok. Saya baca jahar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mekah tak ada. Mekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirkan, seluruhkan. Itu dalam bab fikih ni. Panjang pembahasannya. Baik, bab kehidupan nak buruh mana ni Mas Lan? Nah, ni nak cerita ni kita buat murojaah, bawa ulang kaji sambil kita nak supaya kita jelas perbahasan ni, perbahasan hidup dan agama pun luas. Apatah lagi kehidupan. Kehidupan ni nak bubuh dalam usul mana perbahasan? Nak letak dalam akidah. Ini perbahasan akidah tu. Nak bubuh dalam perbahasan fikih. Ini bab fikih. Nah, di situlah kita dalam perbahasan ini dikaitkan dalam perbahasan kehidupan. Itu dipanggil dalam perbahasan akhlak. Itu menjadi core dalam kehidupan. Berbalik kepada tujuan Nabi diutuskan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kehidupan ni asas perbincangan hidup itu perangai. Itu perangai. Perangai ini mesti terkesan dengan bagaimana tauhid dia. Kaitkan balik, perangai ini mesti ditakbir dengan fikihnya. Hal haram, hukum yang 5. Perangai ini mesti ditadbir urus dengan hati yang elok. Ini perangai ini yang menjadi komponen utama. Yang nak membawa akidah. Perangai orang berakidah ni lain. Berakidah mana bertauhid. Dalam satu kenyataan saya tulis dalam kehidupan dan tulis apa? Adat risau adat kehidupan, bukan adat orang beriman.
Macam nak faham tu? Ayah Allah nak faham tak? Apa adat kehidupan? Adat hidup memang risau. Kehidupan. Apa sebab risau? Barang tak pasti. Macam nak hujan kan? Risau hujan pula. Kalau tengah nak hujan kan tak hujan pula. Macam sihat, tengok kan sakit pula. Risau. Hidup. Adat. Tapi orang beriman, dia akan pergi pada takdir. Orang beriman bukan duduk pada keadaan semata-mata, tidak. Orang beriman itu duduk pada takdir, beriman. Jadi kalau beriman, mana ada bincang tentang risau? Bincangnya faham tidak takdir itu? Sampai dia tenang. Mana boleh bertemu tenang dengan risau? Boleh tuan-tuan? Boleh ke bertemu tenang dengan risau campur? Tak bertemu. Dia tenang-tenang lah. Risau-risau lah. Risau sebab kehidupan. Balik kepada takdir, tentang iman. Jadi takdir ni bincang apa? Bincang walaupun kejadian hidup kita buruk, iman kata, Allah kata, aku ganti lebih baik. Sabar. Lebih baik? Okey, tenang. Baik ni dapat ni. Dapat baik. Kamu redha dengan apa yang berlaku. Aku bagi ganti lebih baik. Tidak di dunia, di syurga. Either one. Agak-agak semacam lambat sangat nak dapat kat dunia, meninggal. Dapatlah kat syurga. Tapi janganlah cari penyakit nak mati pula. Tak boleh. Tak dapat lah. Kalau tak dapat kat dunia, kat syurga. Rasa macam lama dunia. Dah. Kejap. Pejam celik. Dah 24. Siapa sangka kejap. Yang lama tu kat barzahan ni. Yang lebih lama tu abadan-abadah. Jadi Allah kata, aku ganti lebih baik melalui kalam Nabi Rasulullah. Kenapa tak percaya? Masalah iman lah. Bila masalah iman, risaulah dia. Tu je. Allah kata, siapa yang kata? Allah. Allah siapa? Mengajilah bab tauhid lah. Orang tak faham tentang Allah. Allah kata, engkau sabar. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Allah, Nabi kata, ganti lebih baik. Ya ke? Ya ke kau ada masalah? Bukan masalah janji Allah. Allah tak ada masalah nak memberikan apa hajat hamba-hambanya. Mafi muskilah. Tak ada masalah dan tidak terikat dengan apa saja keadaan dan kejadian makhluknya. Allah ni sifatnya istighna, maha kaya. Bukan kata dunia, syurga saja Allah bagi abadan-abadah. Kekal. Kaya tak kaya Allah Ta'ala. Tengok. Maha kaya Allah dibuktikan dengan hidup kita nanti kekal. Dan tak payah bayar apa-apa. Sekarang ni nak maintain dan hidup kita kat dunia pun jenuh lah. Tu nak bayar, ni nak bayar Allah. Berapa lama nak hidup ni? Pening. Itu menunjukkan sifat dunia. Sifat syurga, Allah bayar semua. Bayar dengan apa? Dengan kekuasaannya. Tak payah bayar. Hidup dia tak mati-mati. Pokok buah dia tak mati-mati. Itu bukti Allah kaya. Mahal pula, bukan kaya saja. Tinggal lagi, tak faham. Sebab apa tak boleh nak faham? Masalah hati. Ada perangai mazmumah. Balik pada mazmumah balik. Terhijab. Kenapa tak boleh yakin dengan Allah? Ada masalah hati. Hati sudah ada apa? Ada dunia. Itu nombor satu sekali. Hubbud dunia. Nampak? Okay, jadi, ianya mesti kaitan ni, perbincangan agama ni, komponen yang mesti ada dalam kehidupan. Kafah. Tak boleh nak pilih-pilih. Bab tauhid ni payah Ustaz. Macam tinggi benda orang ngaji. Kejap ada, tak ada. Dah sekali saya tak ada lah. Lepas tu tanzul hadis pula tu. Macam mana perkataan-perkataan ni pula. Tak boleh. Caranya, ya Allah bagi aku faham. Itu caranya. Payahnya nak faham. Tak apa, bagi aku faham ya Allah. Doa minta ke Allah faham. Dia tak boleh. Bab cerita bab hati. Susahnya bab hati ni. Siapa boleh sabar Ustaz? Memanglah siapa boleh sabar. Sebab sabar bukan sifat kita. Ya tak ya juga. Habis tu, mintalah Allah sabar. Bukan kata bila bayar dia tinggal. Bila payah dia tinggal. Tak boleh. Jadi tak boleh kita pilih-pilih. Hukum makam ni macam saya tak berapa nak hafal lah hal haram. Buat 5 tak, saya tak berapa nak hafal lah. Kita atas niat je lah kot kata. Atas niat haram lah. Haram campur halal haram. Tak boleh. Agak-agak tak
pasti ni hukum haram ke halal ke, Nabi dah bagi guideline, tinggalkan, cari maklumat sampai jelas. Warar, tinggal. Kita tak boleh pilih-pilih tauhid ke, fiqh ke. Malah ulama letakkan fardu ain. Yang utama ni kita bincang yang core tentang Allah, tentang hati, tentang perangai. Tentang Allah, tentang hati, tentang hukum. Allah, hati, hukum. Tentang Allah mengenal dengan sifat-sifatnya, tentang keimanan. Tentang hati, tu perangai. Tentang hukum, yang 5. Tapi nak cerita yang anchor balik kat mana? Perangai. Jadi perangai dikaitkan balik dengan orang beriman. Orang beriman ni tak ada kerisauan. Sebab apa? Sebab dia yakin. Pelik tak ada risau. Tak usah pelik. Sebab apa? Ini kan kuasa Allah. Macam mana orang boleh operate tak rasa sakit? Pelik kan? Tak pelik kan? Saya ni dah hari yang keberapa dah 3 minggu pantang. Rumah zaujah saya. Yang pertama, dia kena sebut tu. Yang pertama, anak yang ke-7, daripada yang ke-10, semuanya 16. Tu dah pandai matematik Yang faham-faham, division yang pertama 7. Ada division. Kalau semua sekali 10. Tapi kalau keseluruhannya 16. 16 tu sekali dengan apa? Yang nombor 2, nombor 3 adalah pembawaan dia. Pembawaan Alhamdulillah. Hazam min fadli Rabbi. Duduk masuk labor room operate. Start. Ni hat jangan kepala jangan lepas. Saya alhamdulillah di Pusrawi Damansara. Dr. Zul pengarah dia. Alhamdulillah. Pakar kena yang kali ni Caesar yang ketiga, doktor kata operate. Kita kata insya-Allah ikut mana yang Allah takdirkan terbaik. Bukan cerita yang tu. Nak ceritanya masuk labor room, nak bius mana? Separuh semua elok dia godek-godek. Okey, lepas tu dia cangkuk. Okey, tarik. Pula tarik apa ni? Tarik perut. Ya Allah, macam ni. Setakat ni tak pernah masuk Caesar lagi. Inilah Allah takdirkan Caesar masuk. Sebelum ni Caesar saya tak masuk. Kali bagi sana masuk tak? Kat situ dah 9 orang lah, alhamdulillah. Hospital tu. Okey lah. Masuk. Dia tarik, dia tolak. Pum, tu tak. Pap, baby keluar. Macam gitu, bersilat dia orang tu. Tengok muka isteri tu. Tak sakit. Tanya salah saya tolak kan? Tapi memang tak sakit. Tak ada seorang pun kata, pelik lah tak sakit. Pakai sihir lah mak apa ke? Dengan ilmu lah kan? Habis kalau pemilik ilmu, dengan ilmu yang sedikit Allah bagi kepada makhluk, boleh buat bius tak sakit. Kalau nak hilangkan sakit hati, takkanlah kita pelik. Orang dia buat orang tak sakit hati, kau ni tak ada perasaan ke? Kau ni manusia ke apa ni? Marah orang tak marah. Marah orang tak marah. Tak marah. Patutnya dia tak marah. Masya Allah. Bius apa dia pakai ni? Tanyalah. Kan? Ada satu kes tu marah. Ni isteri kedua. Isteri kedua marah kat isteri pertama. Sebab isteri pertama tak marah. Baik sangat. Kau tak boleh jumpa orang baik ni. Mustahil. Mesti kena jahat. Mesti kena marah. Kau cakap bahasa siapa? Itu ayat dia. Bahasa kasar, bahasa pasar. Ini tentang Allah jemaah sekalian. Kalau lah manusia, itu kena berfikir. Dia tafakarun. Dalam kehidupan dia kena berfikir. Dia perbincangan kehidupan ni, dia mesti begitu. Dan pula ada pula kaedahnya. Kaedah perbalasan tadi kan akhlak kan usulnya. Maka pecahannya 4. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Dalam perbincangan ini digabungkan 3 ni. Sebab tu kejap-kejap tarik akidah. Kejap-kejap tarik tasawuf masuk dalam. Nak tak nak memang kena macam itu. Dalam kehidupan mana boleh pilih-pilih. Tinggal lagi kalau nak mendalami secara terperinci, pergi dekat cabang tasawuf tadi. Buka balik perbahasan. Nampak? Kat situ.
Bila pergi dekat kehidupan, siddiq nombor 1 sekali. Akhlak 4 sifat wajib bagi Nabi. Ini kaedah panduan membincangkan kehidupan. Nombor 1 siddiq. Benarnya mana? Yang benar. Kita kaji balik. Sebenarnya Allah berkuasa atas semua. Nak yang benar bukan tiba-tiba boleh dapat. Kena guna akal. Fikir Allah bagi akal. Itu tanda Allah bagi akal ni untuk apa? Untuk apa fikir? Khutbah kita hari ni tentang rumah tangga. Kukuh rumah tangga jangan bercerai. Kurang macam tu tajuk kan. Wa min ayatihi. Rumah tangga surah Ar-Rum ayat 21. Mula-mula sekali tu tentang tanda-tanda kuasa Allah. Ujung ayat tu. Berfikir tidak? Kita tengok ayat Ar-Rum ayat 21. Allah suruh fikir. Memang kena fikir. Macam tadi fikir. Berfikiran kita merenung bahawa dengan Allah bagi ilmu sikit pada manusia, boleh hilangkan sakit yang mana kalau Allah apa tahu sekarang ini cerita ni kat Palestin pula ni. Operate tanpa bius. Ya Allah. Sampai doktor tu tak tergamak tu. Tapi nak macam mana? Dekat dengan kawan tu, gigit tu. Ya Allah. Tapi dengan kuasa Allah, dengan ilmu, bukan dengan manusia. Bukan dengan manusia, kalau manusia saja, kerat begitulah kan. Tak boleh. Kena belajar. Manusia kena belajar. Doktor pula pakar bius. Yang datang tu pakar bius. Bukan doktor. Bukan semua doktor. Doktor pakar bius. Dia mengaji bab bius je. Agak-agak banyak cakap dia bius je. Dia tak mahu ke bius tu. Dia kaji. Lepas tu dia tengok kira-kira. Nak tambah lagi kita, nak kurang ke tidak. Dia boleh kira bius tu hilang sakit. Bukan sebab doktor, bukan sebab siapa. Sebab ilmu yang Allah bagi kepada manusia yang sedikit setitis di lautan. Ilmu, itu ilmu dunia lah tu kan. Setitis ya. Pun boleh hilang sakit yang sangat dahsyat lah. Kena pisau pun lah pedih dah. Ni kan kerat macam itu. Ya Allah. Kan? 1 jam setengah. Proceduring apa tu, kalau dapat 40 minit sebab banyak bleeding. Betul tak? Elok. Tiba-tiba Allah boleh hilangkan sakit hati. Kita question. Allah yang menguasai. Ini kena yang benar. Jadi hidup bermula dengan hati. Ya, sebenar susun balik. Bermula hidup dengan hati. Sebab perangai bermula dekat hati. Dari situ buat perangai. Perangai nak bentuk dekat mana? Dekat kaki dia ke? Dekat tangan dia ke? Ni kaki ni. Macam mana nak ngajar dia supaya masuk rumah. Kaki kanan keluar kiri masjid. Masuk kanan keluar kiri macam mana? Takkan nak pegang kaki dia ni. Dia masukkan. Ajar dia. Masukkan dalam hati dia ilmu. Maknanya bermula dengan hati. Hidup bermula dengan hati. Nak terang hati. Untuk masa terang hati. Ada orang tu pisah. Hidup. Hidup lah. Hati lah. Dah. Kehidupan mesti bermula dengan hati. Hati itu pula mesti dimulakan dengan apa? Allah. Mengenal pencipta. Manusia tak nak. Itu dia punya pasal. Nanti Allah tanya lah. Kenapa kamu berpaling? Sedangkan dah berjanji dengan aku. Surah Araf 176. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Dah janji dah kan? Kenapa mari kat dunia berpaling? Allah bagi akal boleh berfikir. Allah takdirkan kita boleh memilih. Tiba-tiba salah guna. Boleh berfikir sikit, fikir yang lain. Fikir yang bukan-bukan. Boleh memilih sikit, mula nak memilih-milih. Rasa hari kita KMB lah kuliah ramah. Contoh. Contoh acara hari kuliah tepu juga Ustaz. Contoh. Dia bukan soal ada pilihan kita nak memilih-milih. Allah nak bagi tahu kita ni manusia tak sama dengan binatang, ada pilihan. Bukan memilih-milih, tapi dalam pilihan yang mana suruhan. Ada baik, ada buruk. Ibarat dua pilihan kan? Maksudnya. Dua pilihan itu adakah untuk memilih ataupun untuk membezakan? Membezakan. Okey. Di mana suruhan Allah? Adakah Allah suruh buat yang buruk? Tidak. Allah suruh buat yang baik. Dalam pilihan ada suruhan. Maka suruhannya buat yang baik. Walaupun ada yang buruk.
Tapi kalau buat juga yang buruk, nah, dia telah berpaling daripada suruhan Allah. Itu semua dalam qadar Allah, takdir Allah tu. Cuma itu dalam kekuasaannya. Kita dalam sifat af'alul ibad, perbuatan hamba, Allah taklifkan kita untuk memilih mengikut suruhan. Boleh tak ke arah keburukan? Boleh. Sebab Allah takdirkan boleh kita buat. Boleh tak Allah buat jadi satu saja? Boleh. Tak ada pilihan. Sebab apa tak ada pilihan? Tak ada akal. Kita ada pilihan sebab ada akal. Mudah-mudahan akal itu boleh memilih yang baik dengan yang buruk. Malah bila ada akal, dia takkan buat yang buruk. Sebab orang yang berakal itu syarat nak melaksanakan Islam mesti berakal. Nah, berakal lah hukum, nak terpakai hukum dia kena berakal. Kalau misalnya kata dia nak excuse contoh solat, ada tak kelonggaran Ustaz kalau sibuk macam jamak takyah ke, macam kan jamak takyah ni. Yelah kita kan sibuk, Allah tahu, boleh. Tak nak skip solat ke? Boleh. Macam mana Ustaz? Hilangkan. Hilangkan. Kau jadi gila dulu. Boleh. Kau gila, langsung tak terpakai hukum. Tapi langsung tak mati pula. Nah, masuk kata begitu. Jadi, kita jelas perbahasan usul kita. Bila mari kita bahas kehidupan, kita mari bincangkan tentang perangai. Perangai ini mesti tidak boleh tidak balik pada 3 usul agama tadi. Malah dimulakan perangai dengan kebenaran. Benar mesti dengan Allah. No kompromi. Sebab tu dia wajib ngaji bab tauhid ni wajib. Kalau dia tak nak kenal Allah, datangkan satu dalil yang boleh dibawa perbahasan tak ada kaitan dengan Allah. Cuba. Semua kaitan dengan Allah. Kalau semua terkait dengan Allah, ngaji tentang Allah. Apa yang tak boleh kait dengan Allah? Cuba gitu. Semua mesti dengan Allah. Tu yang orang kata tak tu. Depa buta. Cuba kaitkan dengan teknologi ke. Habis tu kalau kita pergi lagi, ada macam mana? Dari mana ada benda ni? Mesti akhirnya siapa yang mengadakan? Datang ni apa? Tak, saya tiba-tiba sampai ke? Mesti ada dari mana ke mana, mesti ada yang bawa. Takkan tiba-tiba pula. Kita kalau cakap dengan orang tiba-tiba marah. Taklah tiba-tiba pokok tu tiba-tiba jatuh, tiba-tiba jadi sampan, tiba-tiba saya ni, tiba-tiba saya datang mana. Mesti ada tukang buat. Siapa motor? Saya ada brandnya. Takkan kita kata, entahlah. Asalnya saya tengok besi, tiba-tiba jadi motor tu. Orang marah dengar. Tiba-tiba kita nak kaitkan bahawa alam ni tiba-tiba ada. Mana boleh? Mesti ada pencipta. Dunia ni, katalah nak cerita tentang dunia, perbuatan kita ni manusia buat. Okey, tak apa. Dia buat bangunan, dia buat rumah, semua dia buat. Ni CV dia macam ni. Sekarang dia tak pakai print lah, pakai PDF kan. Tapi kalau print macam gini CV dia. Saya buat tu, saya buat ni, saya buat. Hebat kan? Okay. Ni, interviewer tu dia tanya balik soalan. Ni semua kamu buat ni? Soalan saya satu je. Yang buat kamu siapa? Alamak, ni soalan mana pula ni? Kamu boleh buat semua itu? Ya. Tapi soalan saya, yang buat kamu siapa? Kalau orang beriman, dia akan jawab Allah. Allah menciptakan kamu. Wallahu khulaqakum. Surah Saffat ayat 96. Wallahu khulaqakum. Allah yang menjadikan kamu. Wa ma ta'malun. Dan semua yang kamu buat tadi. Jadi jangan bangga diri dalam company ni. Faham? Betul. Bos bagi biji begitu. Kamu perform saja. Jangan nak overclaim. Dan perform yang terbaik. Nanti ada claim syarikat bayar. Don't worry. Dan yang lebih penting, pencipta kamu akan bayar kamu. Tak ada yang rugi. Dia faham macam tu. Kalau cerita dengan orang Islam beriman, senang. Selesai. Kalau dia kata dia jenis yang
Katalah berjumpa kita tak tahu kan, kerana kita jumpa orang free thinker ke, etis ke, tak ada agama ke. Kita akan debat mengenai penciptaan saja, dia tak ada jawab dah. Kamu asal dari mana? Betul-betul. Cakap itu ke? Teori mana? Teori yang lalu ini pun tak terpakai. Dia pun sangkal balik. Bukti ke? Kalau dia nak debatkan kata daripada binatang, keluarkan DNA dalam badan kamu tu, nak tengok ada tak DNA buruk dalam tu? Saya tengok. Senang bahasa. Kata tanpa binatang. Agak sekarang ni ambil DNA kamu tengok. Okay, mana kromosom, mana DNA buruk dalam tu? Ada tak? Tak ada kan? Ada. Yang kamu nak kait dengan binatang. Okay, sekarang kamu nak kait dengan siapa ni? Kita debat. Terdiam. Lelah sekali, saya dijadikan. Habis je. Dan akhirnya dia mengaku kita ni kejadian yang dijadikan oleh Allah Rabbul Jalil, Rabbus Samawati wal Ardh. Itu dijawab dalam surah Al-A'raf 176. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Itu semua manusia daripada cucu Adam, Nabi Adam AS itu semua manusia itu sebenarnya dalam hati yang kata Imam Ibn Katsir dan tafsir Ibn Katsir membahaskan perbahasan surah Ar-Rum ayat 30. Allah jadikan manusia ni menghadap fitrah itu. Fitrah. Semua. Dalam hatinya sebenarnya bermula dia mesti dengan Allah. Tinggal lagi dia itu. Allah bagi tanggungjawab untuk mendalami, memahami, mengkaji. Itu manusia. Kita Allah bagi akal untuk belajar, untuk mencari, untuk memahami. Nah, tapi dalam hati itu telah pun Allah letakkan fitrah manusia itu tidak boleh tidak, mesti kembali kepada Allah. Mesti, maksudnya. Baik. Baik, maka di situ tak ada satu pun perbahasan kehidupan kita yang kita nak nafi, nak deny. Cuba kata tak ada kena mengena dengan Allah. Tak boleh. Bila tak boleh, bermula hidup dengan mengenal Allah. Kalau dalam bab tauhid tadi, akidah bermula agama, awaludin ma'rifatullah. Bab kehidupan, mereka ada option untuk tidak belajar. Contoh, bagaimana option kalau hidup mesti dengan Allah? Nak tak nak, kena kenal pencipta lah. Nak tak nak. Jadi di situ kita kaitkan bermula hidup, kita bahaskan balik kehidupan yang dinamakan kalau dalam perbahasan kita kehidupan itu mencari kebenaran. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Nah, macam mana nak masuk perbahasan hidup, nak kait dengan Allah. Nak kaitkan tu macam mana? Kebenaran, perkataan kebenaran. Perkataan kebenaran ini menjadi wasilah untuk membuka perbincangan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dalam perbahasan kehidupan. Nah, kalau kita terus pergi pada perbahasan akidah, tauhid, ngaji kita sifat 20, kita terus bahas. Kalau tengok dalam perbahasan Al-Imam Sanusi rahimahullah taala alaih, bahaskan tentang hukum akal, kemudian masuk dalam perbahasan sifat yang pertama nafsiyah, Allah wujud. Terus bahas dengan sifat. Okay, tapi kalau kita nak pergi dalam kehidupan ni mas sekalian, dalam kita nak membawa kesedaran, maka perkataan sebenarnya apa? Kebenaran. Contoh. Hari ini manusia mencari rezeki. Contoh kehidupan ni, mencari rezeki. Perkataan kan, mencari rezeki. Bila sebut tentang mencari rezeki, adakah sebenarnya kita faham tentang rezeki? Itu soalannya, sebenarnya. Kalau misal kata sekadar sebut mencari rezeki, tahu. Mencari rezeki, tahu. Yalah tahu tu, dalam tahu tu, kita akan tanya macam ni. Malam tak cari rezeki ke? Tak ada, balik dah pukul 6 tadi. Pukul 5 dah balik dah. Malam tak cari rezeki? Tak ada lah. Nampak? Dalam tahu-tahu tu, kita bagi soalan. Ni kena dalam bab ni banyak berfikir. Dalam bab akidah pun berfikir. Mari kehidupan kena berfikir. Memang orang beriman ni memang Allah bagi berfikir kuat, dan pemikiran orang beriman, pemikiran yang tajam.
Betul, orang beriman menguasai dunia dan seisinya. Sebenarnya orang beriman ni, malah pemikiran orang beriman itu dilatih untuk meyakini syurga yang tak kelihatan. Itu dengan berfikir. Berfikir tentang syurga, tapi fikiran yang dibimbing dengan kebenaran. Baik. Rezeki malam macam ni, balik kerja dah tak ada cerita buat rezeki. Betul ke maksudnya? Ni masalah ni. Kita pergi kerja, ingat pergi kerja, oh sibuk cari rezeki, sibuk pergi kerja cari rezeki. Datang kuliah tak cari rezeki. Datang solat tak cari rezeki. Buat baik tak cari rezeki. Bermaksud dia tak faham rezeki itu tentang apa. Satu. Keduanya maknanya bukan cari rezeki, cari duit. Itulah. Mentang-mentanglah pekerjaan ni tak dapat duit, orang tak pandang lah. Cuba kalau dapat duit. Yalah Zat yang dapat tu kan ceramah aja Zat. Memanglah, bubuk kat kita pula tu. Yang kami ni dapat apa tu? Sebab itu Allah tu maha kaya. Cerita bab rezeki, Razak, huwa Razak, kurnia. Pertama tentang rezeki itu berbicara tentang sifat Allah. Tentang dia, kita mencari dia sebenarnya. Melalui suruhan. Kita keluar kerja tu suruhan Allah. Sebab apa? Ada nafkah yang perlu diselesaikan. Nafkah Nafkah tu pula yang zahirnya itu pada perbahasan fikihnya yang mana suami mampu. Tak ada ketetapannya. Tak termasuk dengan duit raya, tak termasuk tu. Yang faham-faham ni lah entah. Duit raya pun masuk nafkah juga. Parah ni parah. Nah, azan lah. Azan dulu, betul tak? Kita pergi dalam azan, kita buat kesimpulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. لا حول. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا. حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الصلاة هذه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قول الرحمن إنك لا تخلف الميعاد. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Baik, kita sambung sikit. Dalam masa iqamah ni, insyaAllah. Baik. Dalam perbahasan tadi, Allah wujud sebenarnya, perbahasan ke sebenarnya. Bila sebut sebenarnya apa yang kita cari. Nah, bila sebut itu perbahasannya itu dah pergi kepada perbahasan yang mesti bersandarkan ilmu. Bila sebut benar bukan nafsu. Nafsu ni apa?
Dia cakap ikut dia lah, ikut keadaan, ikut perasaan nafsu. Perasaan nafsu ikut keadaan. Kalau susah, maksudnya dia cerita tentang aku cari apa ni? Orang nak cari senang. Senang nak dicari lah. Bila dia jumpa senang, yang dikatakan senang. Senang dengan contoh ada duit, ada ini. Susah juga. Mau cari apa? Sebab tak pergi pada kebenaran. Kalau kebenaran itu sebenarnya memang hidup ni bermula itu dengan mengenal Allah dan mencari Allah melalui perbuatan-perbuatan kita nanti, sama ada kita kaitkan contoh tadi dengan rezeki, kita kaitkan contoh. Ada orang mungkin dia tahu lah rezeki dari Allah, tapi bila sebut malam cari rezeki dah, bahasa mudah ni, malam cari rezeki dah. Oh tak, dah besok nak rehat malam dah penat siang cari rezeki, malam cari apa? Malam tidur, cari katil tidur, cari kedai nyembah, contoh. La haula wala quwwata illa billah. Rezeki itu adalah tentang apa yang Allah suruh, cari yang halal, cari pahala. Sebab itu dia kaitkan dengan rezeki yang wa barakatan fil rizq, rezeki yang berkat. Berkat, cari berkat. Menambah pendapatan. Ramai orang faham menambah pendapatan, tapi menambah keberkatan. Sibuk nak menambah pendapatan tapi tidak bertambah keberkatan. Dia ingat hidup tu dengan banyak sama. Banyak bukan mencukupkan. Ini dalam pemikiran ni mestilah kita berfikir. Tapi cukup tu sebab banyak? Tidak. Sebab apa? Sebab Allah yang mencukupkan. Dalilnya hasbi Allah. Cukuplah bagi Allah. Cukup ni di sisi Allah, bukan dengan benda. Sebab cukup tu pula pada hati, qanaah. Sebab tu orang kata bila hati dia tiada qanaah, dia tak cukup-cukup. Sebab apa tak cukup-cukup? Sebab sikit kan? Dah. Sebab Allah tak cukupkan. Kalau Allah cukupkan, walaupun sedikit, dia cukup dengan caranya berkat. Berkat lah. Jadi mencari keberkatan. Kalau siang pergi kerja tu cari berkat lah tu, supaya Allah tak murka. Duk melengkor, dia tak buat apa-apa. Kerja tu lah bukan suruh cari duit. Buat apa saja kebaikan. Kalau pergi cari duit, duk nipu orang, duk nganai orang, cari apa? Kita pergi cari kebaikan, buat kebaikan, kemudian dibayar duit ke? Tidak. Jangan pula buat kebaikan dibayar duit. Buat kebaikan kerana Allah suruh. Duit itu apa? Itu keperluan kita yang telah disepakati. Berapa ni sepakat gaji? Saya nak kalau boleh 30,000 tuan. 30,000 apa kata? Boleh-boleh masuk minta 30,000 tuan. Telinga saya ni berapa ke? Dia syarah kat situ. Mata saya ni berapa? Nak tahu berapa? Aku korek dulu. Nak. Kemudian apply. Kalau nak dibanding dengan apa yang kita bawa ni, takkanlah 30,000 gaji tuan-tuan. Saya bayar dengan nilai yang ada pada badan. Nilai yang ada pada badan. 1 juta. Ini pun tak cukup lah 1 juta. Berapa nak bayar? Dah kita dapat gaji tu, berapa kita pakai? Kita berapa, rumah berapa, isteri berapa. Apa pandai lagi kan? Asal 3,000 kot, 3,000 tu keperluan saya, bukan kecukupan saya. Memang orang nak kira macam tu. Ni cerita bab rezeki ni. Allah. Cerita bab rezeki, tapi akhirnya dia tak tahu nak membezakan yang mana hak wal batil. Akhirnya ramai orang hanya menjaga duit, tidak menjaga rezeki. Sedangkan tuntutan ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah bagaimana? Jaga surah Allah. Terus kira. Waktu arwah tok saya kata, arwah tok saya meninggal umur 86 tak silap. Bekas ketua kampung, bekas Nazim Masjid Sungai Serai, 18 tahun. Kontraktor baru mula umur 58 tahun. Pencen tali air 300. Cucu ramai, anak ramai. Tapi rumah cash 200,000. Kereta cash, semua cash. Macam mana datang duit? Waktu saya nak mula menceburkan diri dalam tijarah, usahawan, konon-konon nak ikut Nabi. Mulut ikut Nabi, fikir cara Yahudi. Betul? Fikir niaga duit.
macam Yahudi. Nabi tak ajar fikir duit. Nabi ajar fikir syurga, fikir pahala. Siapa boleh bebaskan telaga Bi'rul Rumman, pahala. Syurga, bukan pahala lagi, syurga. Tengok bagaimana Nabi tawarkan pada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan main dolar enzin, bukan main dinar. Tak ada. Kita bikin niaga dah, ada duit pun buat baik. Dah. Arwah tu saya kata apa, kau tahu apa buat duit? Kau tahu apa buat duit? Yang kita tahu duit apa? Kerja kuat-kuat. Kadang-kadang sebab duit tinggal solat, sebab duit tinggal anak bini biar tak tahu buat apa. Tak maaf cakap setengah tu. Tak ada masa lah. Aku sibuk, faham? Kau dapat duit kau juga jangan minta. Oh, dia marah isteri. Anak pula minta, kau ni tak habis minta duit. Dimarahnya kawan tu. Walhal kemaskilan. Dia bicara soal rezeki. Kan soal duit. Jaga rezeki, jaga suruhan. Allah jaga keperluan. Tak faham Ustaz jaga keperluan macam mana? Kita bernafas tu ada kita fikir. Elok pula kan. Begitulah keperluan kita lain. Kita perlu bernafas kan. Ini keperluan asas lah. Tinggal kita masuk dalam list. Air, udara. Alhamdulillah lah air, udara tak masuk dalam keperluan asas. Tak pasal-pasal bil udara. Tak pasal-pasal. Ada bil air pun kadang-kadang terkehir juga kadang-kadang. Bil api, bil udara. Ini semua keperluan. Tinggal lagi udara, aku jaga 100%. Jadi kebenaran yang sebenarnya yang ada itu rezeki. Rezeki tetap ada. Jangan kau curiga dengan aku rezeki. Kau hanya jaga suruhan aku. Suruhan apa? Buat yang terbaik. Ini sini orang tak faham. Jaga suruhan. Tu kadang-kadang bila malam dia tak kaitkan juga dengan rezeki. Walhal kita duduk sini. Ini tuan-tuan ni semua meningkatkan, melancarkan dan meningkatkan rezeki ni. Tak kat kita, kat anak kita, cucu kita. Saya ni menumpang rezeki pada tok orang, tok nyam ni sampai. Pada ayah mengait-ngait. Allah takdirkan begitu. Itu salah satu contoh kebenaran. Yang sebenarnya bicara soal rezeki, dan daripada rezeki itulah berkembang perbahasan yang lain-lain sepatutnya. Bukan sambil-sambil lah kita nak rezeki juga sebenarnya. Baru nak sambil-sambil. Baru nak buat doa selamat sambil-sambil. Asal nak selamat je doa selamat bagi macam tu kan. Itu kadang-kadang dia faham macam tu. Akhirnya jadi hanya aktiviti program saja, bukan kehidupan. Sebab tu jangan diprogramkan agama tu. Hanya untuk program saja, kehidupan dia tidak. Yang kita nak bincang ni adalah kehidupan beragama. Wallahu alam, itu saja perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, insya-Allah kita sambung perbahasan ini pada siri akan datang. Mohon maaf daripada saya ada kekurangan. Saya kata itu kurang bicara dalam penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku lakukan hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Allah.